Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dipertemukan lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak. Minta tolong komen dulu. Okey, minta tolong komen dulu. Ustazah Nazila, Ustazah Melati, Ustazah Isda, Dr. Zul, Umi Abah, Ustazah Nadia, Ustazah Jai, Abang Syed Mahizan, Ustazah Herna, Ustazah Kak Zan Nadia, Ustazah Siti Zawiyah, Abang Mazlan, Ustazah Hijau. Okey, clear. Alhamdulillah. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Petang ni insya-Allah kita akan bincang huruf qaf dan huruf kaf. Okey. Dua beradik lah. Okey, daripada rumah yang sama tapi biliknya lain-lain lah. Okey, kita buka dulu majlis kita pada petang ni dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah selesai kita baca surah Al-Fatihah. Yang keduanya, sebelum kita mula, marilah sama-sama kita tolong saya untuk klik button share untuk kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana. Mudah-mudahan kita mendapat pahala seperti mana mereka juga dapat. Ad-dalu ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada perkara kebaikan dia akan dapat seumpama dengannya. Okey. Huruf qaf dan huruf kaf hari ini. Hari ini kupas huruf qaf dan kaf, adik-beradik lain bilik. Ya. Rumah lain-lain. Sifat juga lain-lain. Okey. Kita terus kepada perbincangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huruf qaf. Nak bincang, kita bincang huruf qaf dulu lah. Okey, qaf, lepas tu kaf. Susunan dia begitu. Okey. Huruf qaf ni tuan-tuan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, huruf yang keluar daripada pangkal lidah. Pangkal maksudnya permulaan lidah lah. Okey. Dia pangkal lidah dengan lelangit atas lah. Cuma lelangit atas yang lembut. Dia ada dua lelangit atas. Satu yang keras, okay, bermula daripada selepas daripada gusi kita ke atas ni, dia lembut. Dia keras. Makin dalam tu dia jadi lembut lah. Okay, huruf qaf dia keluar daripada pangkal lidah, disentuh dengan lelangit yang lembut. Okey, huruf qaf pangkal lidah dengan lelangit lembut. Huruf kaf pula pani kita akan bincang, dia pangkal lidah juga tapi disentuh dengan lelangit yang keras. Dia ada beza. Qaf lembut maknanya lagi dalam. Kaf dekat luar sikit. Okey, dia bersentuhan dengan huruf dengan lelangit yang keras lah. Okey, huruf qaf kita tengok ni pangkal lidah dia. Okey, menempel di langit. Qa. Okey. Qala taqtulun taq. Okey, dia menyentuh. Aq. Okey, dia sentuh lah tu. Sebab tu suara kita tertahan. Dia sentuh. Aq. Okey. Dan pangkal lidah dia dikira sebagai huruf isti'la, terangkat. Qa. Okey, dia terangkat. Tapi hujung lidah dia mendatar, infitah. Okey, ini sifat utama bagi huruf qaf lah. Isti'la, infitah. Okey.
pangkal lidah terangkat, hujung lidah mendatar. Huruf yang diklasifikasikan sebagai huruf yang tebal. Okey. Kita tengok sifat yang ada pada huruf qaf pula. Qaf. Sekejap Sekejap. Slide lagi. 2 hari dah slide lagi. Okey. Sifat bagi huruf qaf. Okey. Sifat bagi huruf qaf ada 6 sifat semuanya. Qaf pangkal lidah dan bertepatan dengan langit lembut lah. Dia bertepatan, dia menyentuh langit lembut. Qa, huruf qaf. Okey, bersifat dengan sifat utama dia kita kena tahu isti'la. Okey, setiap huruf yang kita nak tengok kita kena tengok sifat utama dia dululah. Istifal ataupun isti'la. Okey, ni sifat utama kita kena kenal. Okey. Dan huruf qaf tergolong dalam huruf yang isti'la, terangkat pangkal lidah yang menghasilkan huruf yang dibaca dalam keadaan tebal. Okey, yang keduanya dia bersifat dengan syiddah. Okay, syiddah ni maksud dia apa? Suara tertahan. Yang ni yang jawapan skema. Okey, suara tertahan jawapan skema. Kita nak syiddah ni maksud dia apa? Pertemuan antara pangkal lidah dengan lelangit lembut ni, dia pertemuan yang kuat lah, sampai suara tertahan terus. Up. Okey, terus tahan. Up, qa. Masa sebut pun dia kuat. Qa, baru kita buka. Okey. Syiddah ni maksud dia pertemuan anggota lah. Syiddah kuat pertemuan dia. Okey, ataupun menghasilkan huruf yang suara tertahan semasa menyebut huruf-huruf syiddah lah. Okey, jahar pula dia berkaitan dengan ada angin ataupun tidak ada. Tak ada angin dipanggil al-jahru. Okey, yang ada angin dipanggil hams ataupun mahmus, ataupun yang ini majhur. Okey, tidak ada angin. Kita tak boleh baca qala, tak boleh. Okey, qa kita akan rasa angin tepuk tangan, tak boleh. Qa. Okey, qala tak ada angin, jahar. Okey. Dan saya bagi tahu terus lah. Okey. Seterusnya infitah. Infitah ni pangkal lidah, hujung lidah. Okey, dia mendatar. Hujung lidah mendatar. Isti'la pangkal lidah, istifal hujung lidah. Okey, qalqalah pula lantunan suara. Okey, aqqa. Masa tu berhenti tu dipanggil syiddah. Lepas tu yang lepas tu dipanggil qalqalah. Okey, lantunan suara. Seterusnya ismat. Huruf ni just nak bagi tahu, huruf ni susah untuk keluar daripada makhrajnya. Okey, itu secara ringkas berkaitan dengan makhraj dan sifat bagi huruf qaf lah. Okey. Seterusnya ada persoalan ke? Yang selalu tersalah lajak sebut. Itbaq VS. Bukan VS, dia plus infitah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang baru bersama. Okey, huruf syiddah ajib kita bakat betul. Okey, kita tengok kepada pembahagian sifat yang ada pada huruf qaf ni. Okey. Qaf pangkal lidah dan bertepatan dengan lelangit lembut. Okey, ini makhrajnya lah. Pangkal lidah dia bertepatan ataupun kena dengan langit lembut lah. Okey, sifat kuat dia ada berapa? Jahar, al-jahru, tak ada angin, sifat kuat. Syiddah, suara tertahan ataupun pertemuan anggota yang kuat. Isti'la, pangkal lidah terangkat, dan qalqalah merupakan sifat yang kuat. Okey, infitah,
Sifat lemah ada satu saja pada huruf qaf, sifat yang lemah. Seterusnya ismat, sifat yang dia tidak nak bagi tahu cara lidah ataupun macam mana, tidak, cuma nak bagi tahu ianya senang ataupun susah disebutlah, susah keluar daripada makhraj. Huruf qaf ismat, dia susah keluar daripada makhrajnya. Bilangan sifat ada 6 semuanya. Okey. Seterusnya kita nak ke cara untuk sebutan huruf qaf lah. Okey, cara sebutan huruf qaf, dan bila sebut cara, okey, kita kena tahu ianya tidak berkaitan dengan dia akan berkaitan dengan baris lah. Baris atas, baris bawah, baris depan. Fathah, kasrah, dhammah, dan satu lagi sukun. Okey, sukun pun kita kena ra'i juga. Sebab ada baca taqu, taqu. Dia baca macam tu. Sebenarnya huruf qaf bila sukun kena, tak kira huruf apa pun, bila disukun kena kembali ke makhrajnya lah. Taqa, aqa, aqa. Okey, bukan taqa, bukan qala, bukan. Okey, bukan qila, bukan juga muncul dulu baru tarik, bukan. Ataupun yaqulu, bibir mulut tak buka, tak. Okey, buka untuk baris atas. Okey, kena bukaan yang luas sebab dia adalah huruf isti'la. Qala, wa qala, wa qala, wa qala Allahu, qatala, qatala, qatala. Okey, bagi huruf qaf bagi atas. Okey, seterusnya huruf qaf bagi bawah. Qila, bagi bawah kena sengih. Qila, cuma hati-hati jangan baca qila, jangan bagi ada angin. Okey, huruf qaf tidak ada angin. Qala, qila, bagi depan yaqulu, yaqulu, al-quwwah, al-qu, qaf bagi depan qu. Al-quwwah. Okey, jangan baca al-quwwah, tak boleh jangan macam tu. Qaf bagi depan qu. Al-quwwah. Okey. Qala, qila, quwwah. Okey, itu bagi huruf qaf lah. Satu lagi dia sukun. Taqa, taqatulun, jangan taqatulun. Okey, bagi atas bagi sukun. Jangan kita muncung. Jangan baca qala, tak boleh. Okey, walaupun ramai yang buat begitu, walaupun ada yang ajarnya syur buat begitu, tak boleh lah, sebab kita kena back to basic lah. Okay, basicnya adalah baris atas kena buka, baris bawah kena sengih, baris depan kena muncung. Dan baris atas dengan muncung dia tak boleh duduk sekali. Dia kena asing lah. Okay. Baris atas untuk buka, baris depan untuk muncung. Tak boleh kita muncung semasa sebut baris atas, tak boleh. Tak boleh baca qala, qala, tak boleh lah, sebab dianya tidak sama dengan kaedah satu, yang keduanya tidak sama dengan riwayat yang diterima bacaannya. Tidak. Okey, kena ubah. Kalau hari ni baca qala, baca dengan muncung, kena ubahlah. Tapi kalau tak perasan, kena latih depan cermin lah. Okey, kena latih depan cermin baru nampak. Kalau tak nampak, rasa tak muncung dah Ustaz. Tapi kita nampak muncung, kita dengar pun muncung, maka kena kata muncung lah. Sebab tu setengah orang okey, dah buka apa, tak buka lagi. Okay, kalau buka kita nampak dia buka dan kita bunyi dia buka. Tapi disebabkan dia tak buka, tapi dia kata dia buka, maka tak bunyi dan kita tak nampak. Okey. Selesai untuk huruf qaf. Ada persoalan? Kalau ada persoalan? Okey, praktikal kadang-kadang bunyi seperti baris atas. Okey. Dia ada je pandangan yang mengatakan qalqalah ni kena muyul kepada baris atas. Tapi sebenarnya ianya tidaklah. Okey, dia tidak terikat. Sebab apa? Sebab dalilnya dia adalah sukun. Sukun baris apa? Dia tak ada baris. Taqatulun. Setengah orang dia baca taqatulun, taqa. Okey, tak boleh lah, tu bunyi baris atas. Kena baca taqatulun. Okey, dia tidak terikat dengan baris. Okey, tu qalqalah bagi huruf qaf. Ya, huruf qaf kena jelas bahawa ianya tidak ada angin. Sebab ramai di kalangan kita yang menyebut huruf qaf ada angin. Bukan Dr. Zul saja mengantuk, saya mengantuk ini. Kalau sukun macam mana? Okey, kalau sukun maksud apa? Tak bergerak. Okey, dia kena berada pada kedudukan asal je. Contoh, aq. Okey, qaf sukun.
Taqa. Taqatulun. Taqatulun. Jangan taqu. Tak boleh. Taqa. 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 Taqatulun. Taqatulun. Tu baru kita muncul bagi depan. Okey? Jelas? Seterusnya, lepas ni kita tengok, kita masuk sikit kepada ikhfa berkaitan dengan huruf qaf dan huruf kaf. Okey, kita tengok kepada huruf kaf pula. Okey. Makhrajnya dekat mana huruf kaf? Dia dekat dengan makhraj huruf qaf tadi. Okey, dekat. Nah, cuma huruf qaf tadi kat belakang ni dia menempel. Di langit lembut. Yang ni kaf ni dia kena dengan langit yang keras. Okey, kena dengan langit yang keras. Qaf kat belakang, kaf kat depan. Okey. Huruf kaf ni ni makhraj dia lah. Okey, pertemuan pangkal lidah dengan langit atas. Ak, ak, ka, ka. Okey, ni bagi huruf kaf lah. Okey, kita tengok pula ni tanda di sini. Rumah pertemuan huruf kaf. Okey, seterusnya kita tengok sifat pula. Okey, huruf kaf. Pangkal lidah dan bertepatan dengan langit keras. Okey, ni makhraj bagi huruf kaf. Pangkal lidah dengan langit keras. Sifat utama dia apa? Istifal. Tengok beza dengan qaf tadi, sifat utama qaf adalah isti'la. Yang ni istifal. Okey, yang kedua, dia bersifat dengan hams, ada angin. Tapi dalam masa yang sama dia bersifat dengan syiddah. Suara tertahan. Okey. Seterusnya infitah, ujung lidah mendatar. Ismat, huruf ni susah untuk keluar daripada makhrajnya. Okey. Ini sifat-sifat yang ada pada huruf kaf. Hams, syiddah, ismat dan infitah. Okey. Seterusnya kita tengok sifat yang kuat yang ada pada huruf kaf ni apa? Syiddah dengan syiddah sahaja. Okey, satu sifat kuat, hams sifat lemah, istifal sifat lemah, infitah sifat lemah, ismat juga merupakan sifat yang lemah bagi huruf kaf. Satu sahaja huruf yang huruf kaf ni satu sifat sahaja yang bersifat dengan sifat yang kuat. Okey. Iaitu syiddah. Seterusnya okey. Kita masuk kepada praktikal sebutan huruf kaf. Sebelum kita masuk perbincangan, saya nak tanya. Adakah betul kalau kita baca kaf, ka, takfurun, ka, wa kana, betul tak macam tu? Ada angin. Dan kita tengok di slide tadi ada angin juga, hams. Huruf kaf ada hams. Betul ke tak begitu? Okey. Qaf sukun agak susah juga nak sebut. Al-qaf aqsal lisan fawq thumma al-kaf al-asfal. Bawa datang matan dah tu. Tak betul, tak tepat. Okey. Jawapannya tidak tepatlah. Okey. Kita sebut huruf qaf, huruf kaf, ka, wa ka, tak boleh. Tapi ada orang argue, kan dia ada sifat hams. Okey. Dia gini. Kita walaupun ada, kita tak boleh campur sendiri dan kita imagine sendiri bahawa ianya akan disebut dengan begini. Tak. Sebab tu belajar Al-Quran ni dia kena kepada at-talaqqi wal musyafahah. Okay, talaqqi dan musyafahah. Kita baca berdepan dengan guru lah. Okay, senang ceritanya begitu. Jadi sebutan huruf kaf ni, kita sebut ka, takfurun, wa kana. Jangan baca wa kana. Okay, sebab apa? Sebab kita tersilap faham sebenarnya. Ada orang baca wa kana. Kenapa baca gitu? Dia kata sebab berangin. Sebenarnya angin ni kita dengar ke, kita tengok ke, kita dapat rasa. Angin ni kita akan rasa bila dia
dia kena dengan tubuh kita. Contohnya kita letak dekat depan. Ka, 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 ka. Okey. Ataupun takfurun, takfurun. Okey. Kita tak boleh sebut huruf kaf dengan waka. Okey, kita datangkan angin yang berlebihan. Tak. Okey. Dia bukan mengikut sukatan kita, tapi ianya mengikut sukatan Arab yang fasih. Kena ingat satu-satu. Okey, waka, 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 waka. Tuan-tuan dengar tak angin? Waka, waka, wakana, wakana. Dengar tak angin? Okey. Boleh bagi jawapan tak? Dengar tak angin? Saya baca komen. Angin dapat rasa, tak dengar. Ya, sebab yang dengar ni, kita kena tahu dengar ni adalah suara. Yang dengar adalah suara, yang rasa adalah angin. Okay, kenapa saya suka dalam kelas saya sebut huruf kaf ni dia tidak ada angin ketika berbaris. Okay, dan dia ada angin ketika mana dia sukun. Okay, cuma angin yang sikit. Okay, huruf kaf ni semasa kita sebut dia huruf ketika berbaris, sebab kenapa kita kata tak ada angin semasa berbaris, sebab kita mengikut kefahaman yang telah diberikan oleh orang ramai. Sebab orang ramai kata huruf kaf ni macam mana? Waka, tu baru bunyi angin. Dia bunyi. Tapi sebenarnya huruf kaf dia sifat lazimah, ada angin, tak boleh nak ejah lah. Okey, dia kita sebut mesti ada angin. Waka, waka, ka, kita akan rasa angin kena dengan tangan kita sedikit. Okey, dia angin dia tidak kuat. Tapi ala kulihannya ada angin. Tapi masa dia sukun, tak, tak, kita dengar. Tapi sekali dengar tu dia ada juga angin yang kena dengan tangan kalau kita letak tangan kat depan. Tak, tak. Satu lagi yang kita dengar. Dengar tu sepatutnya dia adalah suara. Cuma setengah ulamanya nak kata bahawa huruf kaf ni ada angin tapi sikit. Okey. Sampai yang sukun tu pun sikit juga. Yang bunyi tu apa? Bunyi tu bukan angin, yang bunyi tu adalah fakut taskin dia kata. Ayat ni ayat pelik sikit lah. Fakut taskin ni kita melepaskan huruf yang sukun. Okey, takfurun. Contoh huruf qaf, kita lepas sukun dia. Lepas dengan apa? Kita lepas dengan qalqalah. Taqatulun. Huruf apa lagi? Huruf ta, ta. Kita lepas dengan sukun. Kita lepas dengan qalqalah. Huruf kaf dengan huruf ta kita tak lepas dengan qalqalah. Okey, kita lepas dengan angin dan dalam masa yang sama kita akan dengar pelepasan sukun tu dia akan bunyi taktulun, takfurun, taqut kaf. Takfurun, takfurun, sikit je. Jangan baca takfurun, tak boleh. Okey. Dia sifat lazimah ni dia memang ada. Cuma kita kena tahu banyak mana kita nak keluar, pada mana kita nak keluar. Sebab tu huruf kaf dengan huruf ta ni sambil-sambil kita kata tak ada angin pun orang sebut wa kana tatlu wa taba. Bunyi macam tu tak boleh lah. Tu salah. Okey, kena baca wata, wata. Kita tak boleh nak tolak angin. Memang angin akan keluar. Cuma jangan baca wataba. Tak boleh. Wata. Okey. Sebab dia telah tertahan dengan kuat. Okey. Sebab dia huruf syiddah. Ta. Bila sebut tu dia akan lepas angin. Ta. Cuma yang bunyi itu masalahnya. Jangan baca wata, waka. Janganlah. Okey. Ada komen tak? Dia ada syiddah ni dia mesti akan lepas ada angin. Kalau sebut bunyi angin, tu bukan bunyi, tu bunyi suara. Okey? Dan dia salah lah. Okay, jangan baca wata. Tapi ada juga orang kata, Ustaz, ramai je yang kita dengar ni, yang masyhur-masyhur pun baca ada angin. Tatlu, takfurun. Okey, dia
Pertamanya al-haq wa haqqu an yuttaba'. Benda benar, kebenaran ialah benda yang paling layak untuk kita ikut. Satu. Nombor dua, ianya tidak diukur dengan ramai ataupun sikit. Okey? Dengan ramai ataupun sikit tak. Tapi dia diukur dengan bagaimana kita bertalaki Al-Quranul Karim dengan guru kita, bagaimana yang disebut dengan dalam kitab-kitab tajwid, bagaimana disyarahkan oleh para ulama. Okey? Sebab Al-Quran ni adalah sunnah muttaba'ah. Okey, dia sunnah yang telah menjadi ikutan lah. Yang jadi ikutan. Kita tak boleh baca selain daripada apa yang kita belajar. Kita tak boleh ajar selain daripada apa yang kita belajar. Okay, sebab itu Nabi SAW ambil daripada Jibril, dia ajar kepada sahabat begitu. Seperti mana dia ambil daripada Jibril. Dan setiap tahun Nabi SAW bertadarus Al-Quran dengan Jibril AS. Okay. Kita pun gitu jugalah. Kita pun kena gitu juga. Apa yang kita belajar, yang itulah kita kena amal. Okay, cuma kadang-kadang kata, Ustaz, susah lah. Cikgu ni kata macam ni, cikgu ni kata macam ni. Okay, kita boleh minta dalil lah, bukti. Dari mana sumber dia. Okay. Dia bukan masalah kita tidak beradab atau tidak. Tapi kita nak keyakinan dan kita kena tahu. Kita boleh minta. Saya suka kalau ada orang tanya, Ustaz, dalil dia mana? Bukti dia kat mana? Rujukan dia di mana? Okay, senang. Okay, kalau kita boleh jawab, kita jawab terus. Kalau kita tak mampu jawab, tak apa. Esok insyaAllah kita jawab. Kita orang kaji balik ataupun tanya balik guru-guru kita untuk kita jawab. Okey. Dan sebenarnya kenapa tu bahasa Kelantan. Okey, kenapa keluar istilah fakut taskin? Yang ni tak jumpa dalam kebanyakan buku-buku. Tapi nak bagi tahunya ulama dah bahas dah juga benda ni. Nak bagi tahunya huruf kaf dengan huruf ta dia angin dia terlalu sikit. Okay. Yang kedengaran tu, orang kata tatlu, kena bunyi gitu, angin. Tak, tu bukan angin. Dia betul ada angin, tapi sebahagiannya ada suara. Kenapa keluar begitu? Sedangkan huruf kaf dengan huruf ta, dia tidak ada sifat syiddah, sifat rakhawah. Kerana dia telah ada syiddah. Okay. Tapi bunyi begitu kerana fakut taskin, kita membebaskan huruf yang sukun. Takfurun, susah. Takfurun, dia kena takfurun. Nak selesaikan sebutan huruf kaf. Begitu juga nak selesaikan sebutan huruf ta. Okey. Seterusnya, saya lupa. Baris bagi huruf kaf. Ka bagi atas. Ka, waka, waka, waka. Okey, boleh praktis sendirilah. Waka, waka, rasa tak angin. Kena dengan tangan. Okey, bagi atas buka, bagi bawah ki, waki. Okey, maliki, maliki, ki. Kena sengihlah untuk sebut huruf kaf. Okey. Seterusnya kaf bagi depan. Ku, ku, kaki, ku. Okey, ini bagi baris. Kita jumpa dekat mana pun dalam Al-Quranul Karim, kita baca begitulah. Dan kaf sukun, tak. Tengok mulut kena gini, jangan tak furun, tak boleh. Tak. Kenapa kita tarik gini? Kerana kita nak keluarkan lidah kita, huruf kaf tu daripada tengah lidah. Takfurun, sikit saja angin. Takfurun, setengah orang baca takfurun, tak boleh. Biar betul-betul syiddah baru lepas angin. Takfurun. Okey. Tu bagi huruf kaf lah. Sukun lagi. Okey. Dia banyak baca kaf dengan ta berangin. Huruf ta juga ada sifat hams. Kalau ada peringkat darjat huruf ta atau huruf kaf lagi kuat sifat hams, ianya tidak dibincangkan. Dr. Zul kata biasa jawab kaf lagi banyak angin, banyak hamsnya. Ya. Ianya tidak dibincangkan mana banyak tak. Tapi kita kena tahu setiap huruf ni dia akan datangkan sifat mengikut kekuatan sifat tu dia akan ikut diri dia sendiri. Okey? Tak dengar? Kenapa tak dengar? Tes. Dengar tak?
Sekarang dengar tak? Oh, sorry. Oh, yang tak dengarnya angin, yang tak dengar. Okey, dengar. Jelas. Okey, saya nak tanya uh, okey. Satu lagi, bila kita baca huruf kaf dengan qaf ni, dari sudut ikhfa-nya dia berbeza dengan huruf yang lain. Okay, dua-dua ni pun berbeza juga. Dan sebenarnya setiap huruf ikhfa ni, dia ada dua pandangan, dua pegangan. Satu pegangannya, dia kata huruf kaf dengan huruf qaf, huruf-huruf ikhfa ni dia sama. Sama dari sudut panjang pendek. Betul, kita ittifaq panjang pendek tu sama. Cuma dari sudut pelaksanaan ikhfa tu dia berbeza. Dia berbeza. Sebab apa? Sebab indal harfi taliha. Ikhfa ni dia kita akan dengung di sisi huruf selepasnya. Di sisi huruf ikhfa yang ada selepas huruf nun sakinah ataupun tanwin. Okey. Dan hari ni kita hanya nak bincang huruf qaf dengan huruf kaf. Pertama sekali qaf dengan kaf ni dia berbeza dari sudut istifal dengan isti'la. Okey. Huruf kaf istifal. USD siapa? Banyak hari dah saya baca USD tapi saya tak ingat nak tanya. Okey, huruf qaf dia isti'la. Okey, maka kita ikhfa-nya kita tak boleh baca miqa ataupun minkum, tak boleh. Okey. Okey. Ikhfa tadi. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, masa kita baca ikhfa huruf qaf dengan kaf ni, dia kalau kita letak tangan, sepatutnya kalau cara yang betul, bila kita letak tangan di hidung ni, dia akan tutup terus. Kaf pun sama juga, dia tutup terus. Contoh kita ikhfa yang lain, min qablu, miqa kita boleh baca lagi walaupun sengau. Misu kita dengar lagi, mita kita dengar lagi. Huruf ta. Okay, tapi huruf qaf dengan huruf kaf kita tidak kedengaran. Kenapa? Kerana dia suaranya memang akan keluar, suara memang akan keluar ikut hidung sahaja. Yang kita dengar mengidung tu, dia keluar ikut hidung saja. Dia telah tidak keluar ikut mulut. Kenapa? Kerana pernah fikir tak? Kenapa? Kerana semasa ikhfa kita dengung ni di sisi huruf qaf. Dia di sisi tu dia telah menempel di makhraj huruf qaf. Okey, kita akan rasa dia telah menempel. Pangkal lidah menempel di makhraj huruf qaf. Okey, pangkal lidah menempel di langit atas yang lembut. Maka saluran untuk suara keluar melalui mulut sudah tertutup semuanya. Sebab tu dia juga bersifat dengan syiddah. Dia tutup. Aqqa, taqqa, qa, okey. Begitu juga ming kita keluarkan daripada hidung semua. Kenapa? Kerana mulut sudah tidak boleh berfungsi kerana telah ada sekatan. Okay, pangkal lidah kena dengan langit lembut. Begitu juga dengan huruf kaf. Mangka semuanya keluar ikut hidung. Kenapa? Kerana tengah lidah ni, pangkal lidah ni dia kena dengan langit keras. Dia telah tutup jalan. Sebab tu kalau kita baca minkum mangka, okey, kalau kita tutup dia akan potong terus. Okey, kita dah tak boleh nak baca. Okey. Sambil lah. Sila. Ada persoalan tak? Saya sebut sikit berkaitan dengan ikhfa huruf qaf dengan huruf kaf. Sebenarnya perbahasan ikhfa ni cukup luas dan seronoklah dan cukup payah. Okey. Setengah orang susah untuk buat ikhfa bagi huruf ikhfa ni lah. Okay, ada soalan tak? Saya rasa dah sampai ke penghujungnya. Kalau ada persoalan boleh ditanya.
Maaf tidak tersusun hari ini. Okay. Yang pentingnya jelas, alhamdulillah kalau jelas. Okay, kalau jelas, alhamdulillah. Okay. Okay, kalau tidak ada apa-apa, tak ada soalan. Jelas, jelas, jelas. Okay. Okay, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu untuk baca Al-Quran dengan baik, sebut dengan baik. Tak lain dan tak bukan adalah tujuannya untuk kita baca Al-Quran dengan bacaan yang cantik lah. Okay, فما كان خيرا فهو من عند الله وما كان شرا وضعفا فهو من قلة علمي وضعف نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.